InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan baca umul kitab Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama ni kita panjatkanlah seperti biasa kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan lafaz alhamdulillah, kerana Allah SWT beri kita peluang bertemu lagi pagi ini dalam keadaan yang sihat semua kan. Cukup lengkap lah, boleh makan, minum, ada fasiliti yang selesa di rumah ataupun di hostel untuk kita teruskan pertemuan mingguan ni. Alhamdulillah. Yang keduanya kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi SAW dan seluruh orang yang mengikuti baginda SAW. Ini telah masuki hari ke-11 kot, kalau tak silap 11 Rajab. Dua lah dalam bulan Rajab. Kalau sangkut bagi tahu kan, sebab internet memang kurang stable lah sekarang. Ada sangkut ke? Okey lagi. Sangkut? Masih boleh lagi, masih terkawal. Masih terkawal. Oh, macam mana nak buat Sekejap cuma sekarang clear je. Okey je. Okeylah, alhamdulillah kita sedang berada di bulan Rajab, bulan yang istimewa. Sebab bulan ni kira one of bulan-bulan haram dalam Islam lah. Walaupun tidak ada as far as I'm concerned, tidak adalah ada dalil yang khusus menceritakan tentang ibadah khusus dengan ganjaran tertentu untuk bulan ini yang sahih. Tetapi secara umumnya bulan-bulan haram ini dia istimewa dan mengikut tafsiran Ibn Abbas. Sewaktu dia tafsirkan tentang ayat tentang bulan-bulan haram yang ada dalam surah Taubah tu, hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi, kalau siapa-siapa buat kebaikan akan digandakan kebaikan-kebaikan dia, dan kalau siapa yang buat keburukan pun akan digandakanlah azab ataupun dia punya efek keburukan tu pada seorang itu kan. So itu menunjukkan memang bulan ni istimewa lah berbanding bulan-bulan yang lain. Of course lah dia tidak menandingi bulan-bulan Ramadan, tapi kita bukanlah kerja kita kan nak menghitung bulan mana yang baik, bulan mana tak baik. Cuma bila adanya hadis-hadis begini, pandangan-pandangan begini, sepatutnya memberi dorongan kepada kita untuk make full use of our time lah kan. Itu kita punya stand yang kita kena ada, bukannya secara ilmiah membincangkan dan membanding-bandingkan. Tak kan? Bukan itu yang kita boleh, bukan itu take home message kita lah. So semoga Allah SWT membukalah banyak peluang-peluang kebaikan bagi kita. Sebenarnya peluang kebaikan tu banyak, tapi tak nak kan. Tapi kita doakan Allah melorongkan kita lah untuk memberi dorongan bagi kita untuk menambahkan jariah kita, insyaAllah. InsyaAllah pada pagi ni kita akan tengok sikit satu surah. Kita akan sambung discussion hadis kita. Kita tengoklah apa nak bincang kan. Bakal share screen. Kita nak tengok surah Al-Qari'ah terus. Jadi boleh minta siapa seorang bacakan surah ni dan terjemahan dia lah. Seorang baca surah, seorang baca terjemahan. Ada? Silakan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Terjemahannya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan dan gunung ganang seperti bulu yang dihambur berterbangan. Bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Bagi orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat panas. InsyaAllah, jazakumullah khair. Terima kasih Fahim dan Imran kan di atas bacaan soal Qari'ah tadi. So ringkas je lah nak share sebentar soal ni kan, sebab kita nak cover kita punya perbincangan juz amma ni. Kalau last time kita discuss di JMR itu tentang surah At-Takatsur kan, surah tentang perlumbaan-perlumbaan lah. Jadi sangat menarik sebab surah tu cerita tentang manusia ni berlumba mengumpul-ngumpulkan. Bila manusia masing-masing berlumba mengumpul-ngumpulkan, masing-masing akan ada timbangan lah, akan ada hasil kan, output daripada perlumbaan dan apa yang mereka telah kumpulkan. Maksudnya every yang kita kumpul tu mesti ada value. Tapi dalam surah ini akan menceritakan value mana yang actually bermanfaat pada mereka yang mengumpulkan itu kan. Sebab nanti bila timbang tak sama timbangan dia. Mungkin usahanya sama ataupun ada orang usaha dia kuat lagi kan. Tapi sebab usaha pada benda yang tidak betul, timbangan dia lain. Daripada belakang kita discuss kan surah An-Nas, surah Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ini seolah kali pertama Allah menceritakan tentang kiamat secara spesifik. Kalau ikut aturan ke belakang. Memang kita akan masuk lepas ini banyak perbincangan tentang kiamat lah. Seperti yang kita sedia maklum, surah Juz 30 ni memang banyak cerita tentang topik-topik ini kan, topik-topik akidah lah. Sebab central ataupun core belief akidah kita ni adalah antaranya kan, adalah kepercayaan pada hari kiamat, hari kebangkitan. Yang benda ni tak ada dalam agama-agama lain dan sukar ataupun tidak diimani oleh kaum kafir Quraisy walaupun mereka beriman kepada Allah SWT. Keimanan pada hari kiamat ni, dia bila kita ada tasawuf kan, gambaran, pandangan yang tepat, yakin yang betul-betul yakin, menjiwai hati, dia banyak akan mempengaruhi action kita dekat dunia. Bila kita betul-betul yakin tentang hari kiamat. So kali ini Allah SWT cuba membawakan kan, pertama kali based on kita punya tutan bacaan, apakah itu hari kiamat yang didebatkan oleh yang diragui oleh orang Quraisy Mekah ketika itu kan. So kita abang guna ni lah tafsir Fizilah yang sebagai kita punya anchor lah nak perkongsian ni. Tapi terbuka lah siapa nak ambil ataupun manfaat daripada tafsir lain pun tidak ada halangannya kan. Ahlan wa sahlan Syazwan, kita Ya. Ataupun bila Allah SWT cerita tentang hari kiamat ni, dia guna banyak perkataan kan. Ada ketika dia guna perkataan Al-Haqqah, ada kadang-kadang dia guna perkataan Al-Ghashiyah ataupun perkataan Al-Qiyamah itu sendiri. Semua ini merujuk pada hari kiamat dengan perkataan yang beza-beza. Tapi apa persamaan pada perkataan-perkataan ni? Apa sama dia? Ada idea tak? Tak dengar, Imran tutup mic tu.
Tak, maksud pada perkataan tu apa yang sama tu? Dia muannas. Boleh jadi betul juga. Dia muannas antaranya. Tahu tapi tak sure lah itu adakah itu matters or not kan. Tapi betul lah dia muannas based on surface ni dia muannas kan sebab adanya ta marbutah. Persamaan. Okey. Okey. Tapi pasal itu punya ulasan dia lagi menarik. Dia kata persamaan dia adalah sebutan dia. Dia akan berakhir dengan macam tercabut kita punya kerongkong tu kan. Al-Haqqah, Al-Ghashiyah. Dia akan kan sebutan-sebutan tu dia berakhir dengan apa Ustaz sebut. Tapi faham kan bunyi tu kan? Apa benda kita panggil tu? Susah nak menggambarkan dalam perkataan sebutan tu. Ada tak the right word nak describe sebutan tu? Pujahan. Dia macam faham kan? Dia bukan nada yang relax tapi dia macam ganas lah. Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah. Bila kita nak sebut tu, kita keluarkan angin yang kuat dan dia macam itulah proses berlakunya kiamat. Sebab seolah-olah bumi tu mengeluarkan manusia yang terkubur kan. Puf kan. Dan sebutan ni cepat, pantas. Seperti mana hari kiamat tu berlaku dengan tiba-tiba kan. Al-Quran mak cerita kiamat ni akan berlaku dalam keadaan fi baghtah kata Allah Ta'ala kan. Cuba cari perkataan baghtah dalam Al-Quran, banyak sebut baghtah ni adalah tiba-tiba. Tidak ada orang sangka tiba-tiba berlaku hari kiamat. So nama-nama ini sendiri telah pun menunjukkan kedahsyatan hari kiamat tu. Based on sound dia tu, sebutan dia kan. So inilah seni Al-Quran. Sebab bila dia sebut macam ni, menimbulkan perasaan takut dan tertanya-tanya orang Quraisy. Sebab nama-nama ni mereka tak kenal. Dia nama-nama yang Allah perkenalkan hari kiamat. Contohlah kan, kita dengar orang cerita benda yang satu benda yang kita orang dengar, kita akan tertarik kan. Lepas tu sebutan dia lain, kita akan tertarik. Contohnya orang sebut satu keadaan, apa ada tak benda tu pernah berlaku dalam hidup kita? Kita tertarik dengan perkataan tu. Katalah kita belajar fizik kan, pernah dengar polymer benda kan, ada kan matematik kan. Mungkin ada pernah dengar, tak pernah dengar kan. So setengah orang dia rasa, benda tu tak pernah dah pernah belajar, ada benda tu. Contohlah. So dengan menyebutkan benda tu sepatah, dia trigger orang tu untuk gali apakah benda yang dimasukkan oleh orang yang kata dia. So kali ini Allah menggunakan perkataan Al-Qari'ah nak menggambarkan tentang apakah itu hari kiamat ini. Tengok dia kata kan, ia memberi gambaran yang seimbang apabila hari kiamat itu dinamakan dengan Al-Qari'ah, iaitu satu kata-kata di mana lafaznya, bunyinya serta semua hurufnya turut serta memberi bayangan yang selaras dengan kesan-kesan kiamat yang berlaku kepada manusia dan gunung-ganan yang menyampaikan saran-sarannya kepada hati dan perasaan manusia sebagai persediaan untuk melayangkan babak hisab dan balasan akhir pandangannya. So itu ulasan ringkas dia lah. Tapi dalam buku-buku lain saya kutuk banyak cerita tentang seni Allah mengungkapkan hari kiamat ini dalam Al-Quran based on sebutan-sebutan tu. Kadang-kadang kalau surah-surah ini, kalau kita perasan lah, kalau surah tu cerita tentang benda yang spiritual, mood benda yang ibadah, dia punya mood, tone dia tu akan jadi relax kan. Contohnya, kalau perasan kan, surah Maryam ni dia relax sikit kan. Nidaan khafiyya, ya Zakaria, dia macam sebab cerita dia elemen tentang doa. So adalah sound of the surah tu pun menepati tema nak dibawa tu. Tapi kalau cerita tentang neraka dia lain. Dia tone surah tu pun dah lain. Contohnya soal kiamah sendiri kan. La uqsim biyaumal qiyamah. Dia punya tone surah tu pun dah menggambarkan inti surah. Contoh lain surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir cerita tentang urgensi dakwah kan. Dia punya surah tu pun pendek-pendek. Sebab cerita tentang dakwah ni tak perlu cerita panjang. Dia perlu segera kan. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Nafas pun laju nak baca surah tu. Nak cerita tentang
kesegeraan yang nak dibawa dalam surah Al-Mudaththir tu. Tapi nanti kita discuss kemudian lah. Cuma tak ramai orang ulas aspek bunyi surah ni, tapi saya butuh antara mufassir yang dia membawakan benda ni lah dalam penafsiran dia kan. Tapi bukan dalam zilah, dia bawa dalam buku lain. So ini antara satu nama lah yang Allah berikan pada hari kiamat, itu Al-Qari'ah lah yang kita akan discuss pada hari ini kan. Sekarang ringkas lah. So ayat pertama Allah menyebut Al-Qari'ah. Ayat kedua disebut Mal-Qari'ah. Apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah engkau hari kiamat yang amat menggemparkan itu? Jadi 1, 2, 3 ni kan adalah persoalan-persoalan ataupun teknik bagaimana Al-Quran dia nak menarik perhatian orang Quraisy itu untuk memberi tumpuan pada topik yang nak dibicarakan kan. So, ini satu teknik lah nak menarik perhatian. Sebab tengah bayangkan orang Quraisy yang tengah sibuk pasar bergaduh. So nak tarik perhatian tu sebut term. Tahu tak apa benda ni kan? Macam kita macam tu kan? Kita kena, sebelum kita cerita satu benda dekat message kat orang lah, kita cerita benda yang pelik dulu, kita tarik dulu perhatian dia kan. Cikgu pun sometimes cikgu pun guna teknik kan. Teknik nak menyampaikan tapi melalui pertanyaan. Dia timbulkan perasaan yang orang tu rasa curious dan rasa dia tak tahu kan, untuk dia tahu lebih detail lah. So sebenarnya ini adalah apa yang dibawa oleh Al-Quran kan. So Allah pun jelaskan, describekan hari ini pada ayat yang keempat dan seterusnya sampai habis lah. Iaitu pertama sekali kan, dalam Quran banyak cerita tentang hari kiamat, tapi setiap surah tu dia highlight pada sisi-sisi yang berbeza. Dia akan zoom pada senario-senario yang berbeza, situasi-situasi yang berbeza kan. Dia kata kat sini kan, selepas dia masuk pada ayat keempat sampai 11 ni, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibal kal ahnil manfush. Iaitu pada hari itu manusia seperti kalkatu yang berkeliaran. Tak pastilah dalam Quran mungkin terjemahan sedikit berbeza, tapi inilah terjemahan Dr. Susaki lah. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush ni dia kata gunung ganan akan berterbangan seperti bulu-bulu yang dibesarkan. Inilah pemandangan pertama bagi hari kiamat yang amat menggemparkan itu, iaitu pemandangan yang menggoncangkan hati dan menggigilkan segenap sendi. Setiap pendengar merasa segala sesuatu yang tercacat kukuh di bumi hancur lebur menjadi debu-debu yang berterbangan. Kemudian tibalah babak akhir seluruh manusia di hari itu. Sangat ringkas dia cerita kan. Dia cerita tentang permulaan dia, macam mana berlaku. Lepas tu cerita tentang timbangan. Kita cerita detail. Nanti dalam surah-surah lain ada surah yang akan cerita lebih detail kan. Tapi Allah SWT sangat menarik memberikan perumpamaan manusia ketika itu kan. Seperti kal farashil mabthuth. Al farash ni adalah, dia kata kalkatu kat sini, tapi dia adalah benda terbang lah. Cuba kita pernah tak datang apa? Bila musim hujan kan ada binatang tu. Tahu kalkatu kan? Tahu ke? Aiman tahu Aiman? Aiman mungkin tak tahu ni. Moth kan? Apa? Moth. Mouse. M-O-T-H. Oh, tak pastilah apa English dia. Cuba sambil search kan. Kalau tu kalau datang dia akan terbang penuh kat rumah tu kan. Dia cari lampu. Lepas tu bila kita bangun pagi esok tu, dah mati dah dia orang. Tinggal dia punya sayap-sayap je. Selalu musim hujan dia masuk lah. Mungkin nanti boleh cari YouTube kan. Kalkatu tu untuk dapat gambaran. So nak cerita bila manusia dibangkitkan kan. Kenapa kalkatu? Sebab kalkatu ni terbang tak ada tujuan kan. Maksudnya huru-hara lah dalam konteks kalkatu tu. Cari lampu, langgar sama sendiri kan. Tidak. So manusia ketika itu semua tengah kepeningan, kebingungan ke mana mereka nak pergi kan. Sebab dahsyatnya hari itu. Sama ada manusia itu manusia yang hidup atau manusia yang dibangkitkan daripada kubur, semuanya seolah-olah tengah kebingungan, tengah huru-hara seperti mana berterbangannya kalkatu kan. Itu yang pertama tentang apa yang berlaku pada manusia. Yang kedua, Allah menggambarkan permulaan dia adalah bukit-bukit al-jibal kan. Wa takunul jibal, gunung-gunung tu akan menjadi seperti debu-debu yang bulu-bulu yang dibesarkan, ataupun bulu-bulu yang bulu ni kan kalau kalau kita detach dia daripada dia punya ikatan tu, dia akan
terbang kan macam bulu-bulu kucing. So itulah gambaran gunung-gunung yang kuat tu menjadi macam bulu-bulu tu kan, atau berdebu-debu tu. Itu kalau gunung, apatah lagi bangunan-bangunan skyscrapers ke, rumah ke kan. Bila kita tengok hari tu berlaku dekat Ipoh yang apa puting beliung tu kan. Itu pun dah seram lah tengok tu. Tapi tu belum lagi gunung, baru je atap rumah kan. Ya Allah, dia punya terbang tu. Pakcik yang video tu bertakbir, kuatlah bertakbir kan nak menggambarkan keseraman dia kan menyaksikan benda tu kan. Tapi itu bukanlah apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Sebab itu bukan hari-hari kiamat. In fact itu nak kata mukadimah bukan lagi kan. Tapi ini nak cerita dahsyat di kiamat ni. Sampai gunung tu tak nak imagine lah. Nak cerita pun tak pandai lah. Tapi kena bayar gunung-gunung yang terpahat kan. Bukit Balu ke Everest ke. Dia boleh tercabut dan terbang macam bulu-bulu kan. So betapa dahsyatlah hari kiamat tu. Allah menggambarkan benda ni, kedahsyatan ni kan, dengan seni ni supaya manusia dah takut sebenarnya. Supaya kita ni sentiasa rasa seram, tidak berasa aman kan dengan kehidupan kita, tapi sentiasa rasa takut dengan hari kiamat. Sebab mungkinlah kita kata lambat lagi kiamat, tapi dia datang dengan tiba-tiba kan. Sebab dia tak ada tiba-tiba tu, maksudnya kadang-kadang kita tengah maksiat mungkin datang benda tu. Mungkin tak kiamat, tapi kematian bagi kita adalah kiamat kan. Kematian bagi seorang itu adalah kiamat kecil. So kalau kita rasa kiamat tu jauh, tapi rasalah sebenarnya dekat je, sebab kalau mati kita tak sempat pun nak kiamat yang tu, tapi kematian tu mungkin itulah kiamat bagi kita kan. Dan kematian boleh datang kepada kita tiba-tiba lah, bila-bila masa sahaja. So ini gambaran yang Al-Quran bawakan, nak cerita tentang kedahsyatan hari kiamat kan. Dua ayat saja dia kata kan. Satu manusia tu yang seperti kakatu, dan gunung-gunung yang berterbanganlah hancur lebur menjadi debu-debu yang berterbangan. Kemudian tibalah babak akhir seluruh manusia di hari itu. So Allah kata kat sini, setelah itu barang siapa yang berat, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishati radiyah. Barang siapa yang thaqulat mawazinuh, yang berat, mawazin ni adalah wazan tu, timbangan dia tu, dia punya balance tu berat. Maksudnya berat pada kebaikan dia lah. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia berada dalam fi 'ishah. 'Ishah ni lah kehidupan kan. Yang radiyah, yang tenang, yang redha. Cerita dia, suasana dia bukanlah selipkas ini, dia detail. Tapi Quran dia menyimpulkan yang perlu diberi perhatian adalah macam mana kita nak mempersiapkan diri kita hari ini supaya pada ketika itu kita punya mawazin adalah berat kan. Mawazin kita adalah berat. Dan supaya kita dapat menyaksikan peristiwa itu, hadir dalam peristiwa itu dalam keadaan Aisyati radiyah kan. Aisyah ni adalah hidup kan, Aisyah. Sebab tu orang yang hidup dengan orang tu kita panggil mu'ayasyah. Dia datang pada Aisyah Aisyati radiyah. So sekarang kita ni setengah daripada kita sekarang meredai kan, ataupun hidup redha Aisyatu radiyah di dunia kan. Sebab rasa banyak benda, banyak kita kumpul. Tapi sebenarnya bukan itu yang patut kita kejar. Quran nak beritahu yang patut kita kejar adalah Aisyati radiyah semasa berlakunya hari Yaumul Hisab. Okay. Tak apa kalau di dunia ni kita huru-hara, kena buat banyak kerja, banyak ibadat, tak sempat nak ni kan. Kena banyak apa, dalam konteks menyampaikan kepada orang, sibuk, sentiasa fikir tentang apa perbaikan nak buat pada hari ni esok. Sentiasa memikirkan siapa yang telah aku sampaikan, sentiasa memikirkan banyak mana telah aku beramal Al-Quran. Sepatutnya itulah the true orang beriman yang memikirkan. Dia belum lagi masai kerehatan dan radiyah tu di kehidupan dunia. Sebab sepatutnya kita ni sibuk dan berhuru-hara kat dunia, fikir dan membuat persiapan supaya mendapat Aisyati radiyah pada hari timah kelak kan. Kalau kita boleh tengok sikit dalam surah apa yang Allah cerita tentang benda ni. Ingat surah apa? Ini surah awal lah.
cerita tentang manusia tu redha dengan kehidupan dia tu lah. Tak apa, nanti kalau jumpa boleh share balik lah. Sekarang tak jumpa pula. Mungkin surah Yunus kot, page yang kedua. Dia katakan ayat 7 tu, innal ladzi la yarju liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Surah yang ke-10 ayat ke-7 Ahlan wa sahlan, Wais kita discuss surah Al-Qari'ah pada pagi ni sekejap. Hello, ngelikok je ngelikok je. Okay, bye. Jadi dia kata kat sini, radu bil haya ni kan, sifat redha, tenang dan senang kepada kehidupan dunia ni adalah bagi orang-orang yang la yarjuna liqa'ana kan, tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah SWT. Bukanlah kita kena tak redha dengan dunia, maksudnya kita ni tidak boleh merasa tenang, relax, aman. Sepatutnya sedasa dalam keadaan curious ataupun bukan curious, tak tenang lah, tak tenang sebab sibuk buat persiapan dan takut-takut kalau datangnya azab Allah Ta'ala secara tiba-tiba kan. Tapi hari yang tenang tu yang kita kena look forward lah, nak usahakan ialah tenang ketika berlakunya yaumul hisab kan. Iaitu dia hanya dapat ketenangan bila mawazin, dia punya neraca timbangan dia tu berat kan. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Itu adalah satu golongan yang Allah cerita pada hari kiamat. Yang kedua adalah wa amma man khaffat mawazin. Apa yang berlaku pada orang yang ringan timbangan dia kan? Khaffat mawazin. Khaffat ni kan kita tahu lah, khafif ni ringan kan. Mawazin dia ringan. Sangat menarik kat sini kata barang siapa yang ringan timbangannya, yakni menurut pertimbangan dan penilaian Allah, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Makna asal ummu ialah ibu. Allah menggunakan perkataan kembali itu adalah fa'ummuhu bukannya fa'aduhu. Mungkin perkataan yang lebih tepat kembali ni adun. Adun kan. Adun ni kembali. Ataupun rodun pun kembali. Macam hari Aidul Fitri ni, kenapa dia panggil Aidul Fitri? Sebab kita Aid tu kembali kepada fitrah. Kan? Raji' pun kembali juga kan. Raji'un kembali. Tapi Allah tak kata fa'idun ke farji'un ke, tapi kata fa'ummuhu hawiyah. Sangatlah halus dia menegur kan. Saya kutuk dia kata kan. Sebab ummu ni datang pada amu, ibu kan. Ummi, ibu. Nature ibu ni memang tak dapat kembali. Tapi kita kembali kepada ibu kita ni untuk mencari perlindungan, ketenangan, bila ada masalah, dia nak makan kan, tak ada duit, call ibu kan, exam stress, call ibu, ataupun cuti-cuti mesti nak balik kampung, nak pergi kepada ibu kan. Sebab mother ni dia macam apa, the king of the house kan. Sebab tu ibu ni dia menjadi suri pada rumah. Sebab dia menyebabkan orang nak balik rumah tu rasa tenang, happy. Tapi frasa ni digunakan kepada dan dinisbah kepada neraka hawiyah tu. Maknanya orang ringan timbangan dia ni, sepatutnya dia dah serabut ni, stres nak cari ibu dia, tapi ibu bagi mereka adalah hawiyah. Subhanallah. Wal iyazubillah. Ungkapan ini sangat indah dia kata kan, dan memberi imbangan makna yang khusus. Ia juga merupakan satu kenyataan yang tidak jelas sebagai persediaan untuk diiringi dengan penjelasan yang menjadikan kesan kenyataan itu bertambah mendalam lagi. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. So ringkas dia surah ni, soal Qari'ah kan, menceritakan secara seperti selalu mukadimah ataupun peristiwa awal berlaku pada hari kiamat, tetapi highlight dia adalah pada mawazin tu kan. Kita kena memikirkan macam mana nak memberatkan kita punya timbangan supaya kita tak berlakulah seperti yang Allah gambarkan. Sepatutnya orang kita tak masuk dalam hawiyah kan.
yang sangat halus Allah menggambarkan hawiyah tu menjadi tempat kembali bagi orang yang ringan timbangan dia kan. So mungkin take home message tu ni adalah melihat kembali apa yang sedang kita usahakan hari ini kan. Setiap bagi kita mungkin sedang spend masa, sebab kita ada tu masa, tenaga, mesti ada kita sedang spend on something, games ke, movies ke, pelajaran ke, berbisnes ke, bekerja ke, berlepak dengan kawan ke, borak ke. Bila kita ada resources tu, ya Allah bekalkan bagi kita modal kan, modal tenaga, modal masa, modal kepandaian, modal apa lagi, kemewahan yang kita ada, ke mana kita spend tu, itulah yang akan memberatkan kita punya mawazin kan. Dan kita kena mengharap, ini juga indirectly nak ceritakan, kita ni kena banyak buat kebaikan dan tidak mengharapkan balasan di dunia lah dalam kebaikan kita tu kan. Sebab kita nak mengharapkan kebaikan-kebaikan kita buat ni dia memberatkan timbang kita pada hari akhirat kan, bukannya pada balasan sekarang kan. Supaya kita tidak berkira untuk berbuat lebih banyak, semoga Allah Ta'ala memberatkan balasan kita pada hari akhirat. So dia relatable dengan surah kita discuss ni, At-Takatsur. Ramai orang sedang sibuk, sedang flex kan. Flexing yang abang cerita sebelum ni. Flexing ni lah fenomena menunjukkan kekayaan untuk melariskan produk, melariskan dia punya grup ke, dia punya jualan ke, servis ke. Dia flex kekayaan dia supaya orang lebih yakin dengan apa yang dia tawarkan kan. So jadi nature baru orang suka mengumpul-ngumpul, kumpulkan harta, kumpulkan kereta banyak-banyak kan, kumpulkan motor besar, kumpulkan basikal mungkin, kumpulkan rumah, kumpulkan macam lah, kumpulkan title ke sebagainya. Tapi yang mana kita kena nilai kan, yang mana yang boleh sebenarnya boleh memberatkan kita punya timbangan kan. So kita doakan semoga Allah memberi kita ni gambaran yang betul, tidak terpengaruh dan tersewenlah dengan suasana senario yang berlaku di luar sana yang orang mungkin tak nampak menentukan sebab mereka mengejar keredaan di dunia kan, bukannya aisyati radiyah ketika berlakunya hari kiamat. Allah alam. Cukuplah kan. Sedikit teguran daripada surah Al-Qari'ah ni peringatan hari kiamat, untuk kita melihatlah kita punya amal. Of course lah ada amal-amal yang memberatkan timbangan kan, terutamanya amal-amal jariah kan, amal-amal yang dibuat dengan tenaga sikit, tempoh masa sikit tapi efek dia berpanjangan. Contohnya ialah ya seperti Nabi sebutkan, amal-amal jariah tu yang dia ada ilmu yang berguna dia sampaikan kepada orang lain, dia ada anak yang soleh yang doakan dia ada memberikan infak yang berterusan tu. Itu dipanggil jariah sebab dia berlari, amal tu berlari kan. So kita tahu sometimes, contohnya baca Quran dia bukan amal jariah, dia bukan amal yang berat kan. Sebab dia one off. Kita habis baca, kita stop, pahala tu habis. Pahala dia banyak sebab setiap huruf tu 10 kebaikan. Tapi dia habis. Kita nak baca Quran seumur hidup tak mampu pun kan. Tapi ada benda yang kita buat, kita mati pun dia akan ada lagi kan. Contohnya apa? Kita cerita Al-Quran tu pada orang lain. Kefahaman yang orang tu dapat, dia beramal kefahaman tu, dia cerita kat orang lain pula, dia akan jadi arithmetic kan. Tu kot, arithmetic progression tu kan, AP tu. Betul ke? Yang dia berganda macam MLM lah. So berbeza. Solat pun sama. Habis solat habislah pahala tu. Pahala solat dia tak akan bersambung walaupun kita dah selesai solat tak ada kan. Tapi ajar orang solat berbezalah. Menunjukkan sunnah yang baik pada orang tu berbeza. Sebab itulah mungkin para nabi ni, mereka lah orang yang paling berat timbangan. Sebab mereka ni menumpukan tenaga banyak pada mentadbih peribadi Muslim kan, membentuk lebih ramai orang untuk faham. Nabi-Nabi tidak spend the whole masa beribadah. Mereka hanya beribadah ketika mereka tak dapat bertemu dengan manusia. Apart from ibadah wajib tu of course ada masa-masanya kan. Sebab solat ni dia ada waktu-waktunya. Inna salatkan al-mu'minin kitaban mauquta kan. Tapi pada ketika mereka boleh bertemu orang dan menyampaikan mesej Islam, mengajar pada orang, itu yang mereka akan dahulukan. Contohnya kita jumpa orang waktu maghrib isyak kan. Kita ada dua option. Kita nak baca Quran ni kan, kata nak borak dengan orang tu kan. Mana lebih aula ketika itu?
Soalan. Sebab apa borak? Betul. Waktu tu kita ada kesempatan jumpa dia kan. Tapi baca Quran kita boleh baca sendiri kat rumah. Waktu dia tidur kita baca Quran. Tapi waktu dia tak tidur, dia available, kita baca Quran. Rugilah. Sebab Quran kita boleh baca sendiri kat rumah. Boleh baca sebelum subuh, boleh baca sebelum qiyam ke, sebelum tidur ke. Kan? Tapi kesempatan untuk menyampaikan tu dia tak selalu ada. Tapi kesempatan untuk buat ibadah fardi sentiasa ada. Kan? Tapi ini tak apalah, mungkin nak bincang nak khilaf sebagainya lah. Cuma point abang lah kita menilai kan amal-amal kita tu. Of course kita tak nak tinggal semua benda yang baik ni kan, nak buat sebaik yang mungkin. Tapi ada ketika kita perlu lebih sematlah memilih apa yang boleh memberi berat kepada kita ni timbangan. Borak apa kena tengok nak borak apa kan. Kita borak bola tak ada apa pun. So mestilah borak tu borak yang ada dia punya motif yang besar kan, insyaAllah. So again, hopefully boleh relate lah surat At-Takasur cerita tentang perlumbaan, persaingan, mengumpul-ngumpul yang melalaikan hari ini, yang kita mungkin pun terjerumus hari ini. Itulah tentang kita ni kena melihat kita punya timbangan kan, kita punya mawazin. Tapi sayang kita tak ada kan kalkulator ke ataupun buku rekod yang kita nampak berapa banyak kita telah bawa. Macam orang main game dia boleh kumpul berapa jam dia dah main seumur hidup dia. Cuba kita check, kita ni kalau bayar masa ada tak sama kan masa kita main game bagi orang main game lah kan. Datang sikit je sebenarnya masa kita spend untuk kebaikan. Banyak tu mungkin tempat-tempat yang lain, Allah alam. Tu kot nak share lah sikit. Itu dah daripada sesi Quran pada hari ini. Senang okey? Ada ke nak siapa nak tambah ataupun nak share dia punya insight ataupun benda yang boleh relatable lah. Sebelum kita sambung. Ataupun ada bacaan-bacaan ke, ataupun ada message ataupun ibrah lain yang boleh ambil daripada suara ni. Tak ada tak ada terfikir lagi lah. Tak ada okey. Maybe sedikit masa ni kita nak sambung lah kita punya discussion kan. Yang tak habis hari tu, tak habis je, yang tak jelas lah hari tu rasanya. Sebab keadaan internet yang tak okey kan. Kita dah sedang discuss hari tu, dah discuss bahagiannya hadis yang ke-9 ke? Hadis yang ke-9 Jadi kita sambung sikit lah pagi ni insyaAllah. Daripada Abi Hurairah ni, Abdul Rahman bin Sakhar ni, hadis yang ke-9 yang berbunyi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku nahaitukum, aku nahai dia ataupun nahi lah, larang kan. Ada beberapa benda kat sini. Pertama lah dia kata ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Istinabah ni mengasingkan diri sebenarnya, menjauhi. Apa yang aku larang maka jauhilah. Wa ma amartukum, apa yang aku perintahkan bihi fa'tu minhu mastata'tum, maka datanglah ataupun laksanakannya sekadar mana yang kalian mampu kan. Ini penting ni, mastata'tum. Ini bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua adalah Nabi cerita tentang dalam nak memahami ataupun beramal dengan statement Nabi ni, ada orang yang banyak bertanya kan, ataupun query. So Nabi tu jawab kan, macam dah expect dalam kita nak melaksanakan apa yang Nabi buat ni ataupun nak melaksanakan meninggalkan apa Nabi larang ni, akan ada pertanyaan-pertanyaan. So dia bagi satu statement, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya telah pun binasa orang-orang sebelum kalian. Sebab apa? Kerana kasratu masa ilihim, banyaknya
persoalan mereka kan. Bukannya banyak masalah. Masailihim ni lah banyak soalan dan waqtilafhum ala anbiya. Banyak mereka ni berkhilaf ataupun menyelisihi para anbiya mereka. So ada larangan kat larangan melampau-lampau dalam pertanyaan. Tapi nanti kita tengoklah dekat mana dimasukkan dengan melampau-lampau pertanyaan tu kan. Cuma simple jadi sebenarnya kan. Perkara pertama yang mungkin nak share, yang dah share pun last week tapi mungkin tak dapat semua orang lah yang hadir, yang datang itu Imran dengan yang Syazwan kan yang mungkin dapat lebih bernilai. Jadi daripada statement Nabi SAW ni, yang first phrase tu, kita macam boleh simpulkan lah dalam Islam ni dia ada dua benda kan yang Nabi bawa lah kan. Iaitu ada apa yang Nabi suruh, amarah tu, dan Nabi larang. Okay, boleh kan? Boleh faham kan? Tapi kedua-dua ni berbeza. Dalam konteks Nabi larang, Nabi kata fajtanibu, jauhilah. Bukanlah Nabi kata jangan buat, tapi jauhilah. Dia jauhilah ni dekat pun tak boleh kan, betul lagi nak buat. Dan dia mesti dibuat dengan kadar 100%. Tetapi bila Nabi kata suruh, dia kata wa ma amartukum, apa-apa yang aku perintahkan maka buatlah, faktu, buat benda tu, tapi bukan semua kena buatlah pada kadar kemampuan. Ataupun dia panggil istata'ah. Ini kemampuan lah. Mastata'tum kan, kataan mastata'tum tu. Faktu minhu mastata'tum. Dalam Quran pun ada benda ni sebenarnya. Kalau jumpa kan, ada dalam surah Al-Hashr, ada dalam surah At-Taghabun tentang konsep-konsep ni lah. Tapi ni kita tengoklah hadis Nabi SAW. Kalau nak buka nanti boleh buka lah. Ada dalil yang berkaitan dalam surah Al-Hashr ataupun surah At-Taghabun yang tentang mastata'tum ya. Jadi based on statement ini sangat jelas kita nak fahami apa yang Allah larang Islam. Kita mampu untuk jauhi dia. Tidak ada alasan yang patut kita berikan. Kan? Apa-apa benda yang berbentuk larangan. Dan larangan ni selalu sedikit je. Contohnya larangan berzina. Bukan larangan berzina. Larangan mendekati zina kan. Maknanya boleh buat. Sebab kita lahir dalam keadaan tidak perlu benda tu. Perzinaan tu. Sebab ada alternatif lain kan. Itu berkahwin lah. So orang yang tak buat tu, sebab tu dia pelik tu kan. Benda tu boleh dibuat lah, larangan ni. Larangan apa lagi? Macam larangan lah. Nak ceritanya larangan tu boleh sebenarnya dibuat. Kita tak boleh kata kita terpaksa buat juga benda larang sebab tak mampu ataupun perlu benda tu, tak ada. Sebenarnya kita memang tak berhajat kepada apa-apa yang telah pun dilarang oleh Islam kan. Itu perkara aspek larangan. Tapi aspek suruhan ni dia ada banyak suruhan sangat banyak kan. Tapi buatlah mana yang mampu kan. Kalau tak mampu, tinggalkan yang tak mampu, tapi jangan tinggalkan semua. Buatlah mengikut apa yang kita mampu. Itu dah hadis ni cerita tentang benda tu jelas sebenarnya kan. Itu benda yang first part kan. Cuma Allah Ta'ala adalah menyuruh kita kan, mensyariatkan kita beberapa perkara yang wajib. Sebab tu dalam konteks suruhan ni dia dibahagikan kepada beberapa kategori supaya orang tahu supaya orang tidak menggunakan alasan kemampuan untuk meninggalkan perkara tu. Padahal benda tu wajib kan. Dulu tak adalah pembahagian wajib ni. Wajib, sunat, harus kan. Para sahabat bila Nabi suruh mereka akan buat sebaik-baik mereka mungkin. Tapi sekarang telah pun dikelaskan, okey ni wajib, ni sunat. So setengah orang mungkin akan meninggalkan perkara wajib dengan alasan dia tak mampu. Tak boleh, wajib tu kena buat lah. Katanya pembahagian kemudian kan. Sepatutnya kita ni bukan saja buat yang wajib, tapi berusaha untuk buat yang sunat juga kan. Mana kita mampu. Sebab
benda-benda tu untuk kebaikan kita jugalah. So surat Allah Ta'ala ni Allah telah berikan kepada kita. Kita kena ingat walaupun dia ada surah tu banyak, tapi ada satu kaedah kan, bagaimana Allah Ta'ala ni memberi persyariatan kepada manusia ni, iaitu kaedah dia apa? Dia punya prinsip dia adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu prinsip sebenarnya, prinsip syariat al-Islam. Bila Allah bebankan ataupun beri taklifan ni pada orang yang mukallaf kan. Orang yang mukallaf ni adalah beberapa kategori dalam sudut perbahasan ni kan. Orang mukallaf ni siapa orang mukallaf? Test sikit. Apa kriteria dia tu orang yang mukallaf? Jadi apa maksud mukallaf kan? Yang diberi tanggungjawab kan? Yang layak diberi tanggungjawab. Apa dia punya kriteria orang tu mukallaf? Macam pernah dengar seorang ustaz kata, kalau kanak-kanak pun dia kira macam mana mukallaf bila dia dah pandai ni kan, pandai buang air sendiri. Tahu. Itu terbaik. Tapi dia ada beberapa kriteria, dia mesti waras kan. Kalau dia tak waras, dia tidak mukallaf. Sebab tu orang gila, untung orang gila ni. Sebab taklifan tu gugur daripada dia. Tak solat. Jangan kita sibuk nak mendakwah orang gila kan. Sebab dia bukan orang mukallaf. Tu puasa batal bila dia gila kan. Tapi bila dia kembali waras, kembalilah puasa tu wajib kat atas dia. Tapi waktu dia gila, dia terbatal ke puasa dia sebab dia hilang dah status mukallaf dia. So orang yang tak puasa ni orang gila lah. Okay, cakap macam tu pula okay. Antaranya waras lah. Lagi dia balik kan. Tapi kita semua ni mukallaf lah nak ceritanya, yang layak diberi tanggungjawab. Bila seorang hamba tu berstatus mukallaf, Allah beri dia beberapa taklifan kan, dalam bentuk syariat lah, ibadat. Sebenarnya dakwah pun termasuk benda yang disyariatkan, dan juga dia mesti dibuat oleh orang yang mukallaf kan. Cuma dalam kita yang mukallaf ni nak laksanakan tugas, prinsipnya apa? Allah tidak akan bebankan dengan sesuatu yang luar daripada kita punya kemampuan. Contoh solat kan, dia wajib, dia tak boleh tinggalkan. Tapi dalam kadang-kadang kita tak mampu nak sempurnakan dia ada ruksah-ruksah kan. Ada situasi kita boleh duduk, kita boleh solat sambil ni. Cuma ceritanya Islam tu bila come to suruhan, dia ada ruang negosiasi ataupun mengiktiraf dan meraihkan ketidakmampuan kita semua kan. Tapi nak cerita semua penting juga kan. Nak ceritanya bila ada statement la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ni, sometimes kita ni mengambil kesempatan atas statement ni kan, ataupun prinsip ni. Sebab dia tak ada kayu ukur yang black and white ataupun quantifiable. Di manakah kedudukan wus'aha setiap orang tu? Kemampuan dia tu. Al-wasi'ah, kemampuan dia tu. Kebolehan dia tu. Faham ke statement ni? Faham kan? So kita tak boleh nak ni lah. Abang pun tak nak ajar ni sebab, tetapi nak ajar ke macam mana nak cerita? Kita tengok satu tulisan ni, sangat bagus aku boleh share. Dalam buku ni, buku Qawaid Dakwah ni sebenarnya, dia menceritakan lah, tapi dia konteks dakwi dia cerita tentang konteks dakwah lah. Dia cerita macam mana orang salah memahami ayat tadi. Ayat apa? Ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dia kata kan. Manusia pada hari ini faham ayat ini bahawa kemampuan ini adalah apa yang paling kurang dimampu oleh seseorang. Oleh kerana itu, kemampuan ini berubah mengikut faktor dorongan. Kadang-kadang seorang Muslim itu mendakwa dia tidak ada waktu melainkan 1 jam sahaja waktu kosong dengan katanya Allah tidak membebankan malaikat ikut kemampuannya. Kan? Kadang-kadang mereka 1 jam waktu kosong kan. Allah tidak akan membebankan malaikat ikut kemampuannya. Tiba-tiba mampu 2 jam pula. Kata lagi Allah tidak mampu membebankan malaikat ikut kemampuannya. Kemudian kita dapati dia mampu pula 3 jam. Berkata lagi Allah tidak mampu. Faham ke statement ke?
sometimes orang tu menggunakan, dia dah boleh buat sejam, tapi dia pun stop sebab dia kata tak mampu. Padahal dia boleh 2 jam. So sometimes kita ni ambil yang minimum value lah. Sebab kita kata Allah tidak akan bebankan ikut kemampuan dia. Padahalnya bukan macam tu cara faham ayat ni kan. Tapi kemampuan tu boleh boleh di-explore lagi sebenarnya kan. Sama macam kita hari ni kan. Ataupun kita datang sesi. Ada hal tapi kita tak cuba lagi uruskan hal tu. Ataupun contohnya kita kerja kan sebab majikan. Tapi dah cuba tak belum nego dengan majikan, ambil cuti ke kan. Tak boleh, tak mampu, takut lah. Sebenarnya bukannya tak mampu, tak try lagi. Kan, try lagi barulah kita boleh cakap Allah tidak akan bebankan atas soalan tu melainkan apa yang dia mampu kan. So dia kata kat sana. Dia istilah kat sini, panjang istilah kat sini, nanti boleh baca sendiri kan. Ulasan dia kan tentang kita punya kemampuan kat sini. Dia istilah kat sini apa lagi? Dia kata kat sini juga kan. Kita tak lupa bahawa manusia ni berbeza-beza dalam kemampuan usaha dan keluasan jiwa pun tak sama. Tetapi yang tuntut ialah bahawa jiwa ini boleh sampai kepada pemberian yang lebih besar baginya dan usahanya boleh bertambah dan meningkat setiap hari. Sesungguhnya kadar yang besar daripada kemampuan amili dan doa akan dihabiskan kepada benda yang sia-sia kalau tidak dihabiskan pada jalan yang hak dan dakwah kan. So dia sedang kait-kait kat sini. Kadang-kadang kemampuan ni tenaga kan. Tokoh tu. Kemampuan ni tenaga dan kesungguhan. Dia dua aspek. Satu adalah tenaga tu dan kesungguhan. Tenaga limited lah kan. Tapi kesungguhan dia apa? Dia limited tak? Tak ada tak? Keinginan, kita kata-kata kesungguhan ni keinginan kan. Kadang-kadang tenaga ni bahasa Arab dia tokoh. Kesungguhan jiddah kan. Ataupun iradah. Keinginan tak ada limitation. Yang limited adalah tenaga tu. Dua-dua ni adalah membentuk kemampuan. Tapi bila keinginan tu rendah, dia akan mengurangkan tenaga. Oh, betul tak? Sometimes kita underutilize kita punya tenaga sebab kita punya keinginan tu rendah. Tapi sometimes kita punya tenaga tu boleh bertambah sebab kuatnya keinginan. Macam falsafah sikit tapi ni realiti kita kan. Kita boleh faham diri kita kan. Pada benda yang kita nak sungguh-sungguh, kita punya tenaga tu boleh go beyond dia punya normal kan. Tapi kalau kita memang tak nak, kita pun akan seletih. Tenaga pun tak bertambah kan. Of course lah tenaga akan sampai to the extent dia akan habis. Tetapi insyaAllah yang pentinglah kemampuan tu nak kena dibina kan. Tapi dua-dua benda ni boleh bertambah dengan latihan dan kebiasaan lah. So ni dia cerita, dia ulas aspek dakwi kan. Apa ni? Dia kata kat sini lah, banyak lah cerita sini. Masya Allah kan. Banyak lah nak cerita tentang kemampuan ni kan. Ni boleh baca sendiri nanti. Tapi ceritanya betul lah Islam ini tidak akan membebankan kita melainkan pada kadar kita punya kemampuan consist of tenaga dan keinginan tu. Tapi satu peringatan bagi kita, janganlah kita ni mempermainkan benda ni kan. Merendahkan kita punya kemampuan dengan hujah berkenaan. Cuma hujah tu sangat praktikal ataupun prinsip tu sangatlah penting nak menunjukkan Islam ni agamanya praktikal kan. Contoh nak pergi haji, sometimes ada keinginan tapi tak ada kemampuan. So tak ada kemampuan tu lah, secara harta ke, tak dipanggil. So dia tak dihukum lah salah sebab dia punya istata'ah dia tak lagi penuh. Itu aspek ibadah kan. Kita cerita ni aspek kita nak melaksanakan Islam tu dari segi nak menyampaikan. Benda tu tak perlu pun harta sebagainya kan. Tapi kita mungkin ada kemampuan beza-beza lah.
which tertakluk pada dua tu lah, tenaga ataupun keinginan kan. So kita tak boleh buat tu sebab tak ada tenaga ataupun tak ada keinginan. Selalunya orang muda ni dia ada dua sepatutnya. Dia ada apa panggil azam yang kuat, ada tenaga kuat kan, dia ada keinginan kuat, dah ada tenaga lah. Kita semua ada tenaga kan, mustahil tak ada tenaga. Lepas tu dekat sini, dia cerita kat sini kan, macam mana para sahabat ni mengukur kemampuan mereka dan tidak bermudah-mudah merendah-rendahkan kemampuan mereka kan. Dia ceritalah, ketika kita membaca perjalanan hidup seorang dahulu sahabat-sahabat kan, kita dapati kebanyakan mereka telah wafat di luar negara mereka. Antaranya Abu Ayyub Ansari yang bersemadi di pintu kota Konstantinopel. Maksudnya apa ni? Dia all out. Dia all out kan? Maksud selagi dia pergi sejauh mana dia mampu pergi, selagi dia hidup. Seolah-olahnya mereka ni menutup kemampuan mereka tu dengan kematian. Selagi mana hidup mereka mampulah. Tak kira umur berapa pun. Kan? Sampai kemampuan mereka tu habis pada hayat mereka habis kan. Sampai mereka meninggal pun di luar tempat tinggal masing-masing. Subhanallah. Of course lah kita akan kata alah ni terlalu idea ni sahabat-sahabat ni. Sepupu saya. Tapi inilah mereka ni adalah manusia kan yang datang asalnya tak terdapat apa seperti kita juga. Tapi sebab faham dan menghayati Islam tu, itu yang mereka berikan lah. Demikian mereka sahabat-sahabat ini bertebaran ke pelosok dunia untuk meninggikan panji-panji Islam. Mereka mengorbankan semua benda di jalan dakwah. Ini semua bertolak dari keimanan mereka dengan firman Allah. Allah tidak membebankan seorang melainkan mengikut kadar kemampuannya. Masya Allah kan, tengok lah. Mereka faham ayat tu lain. Mereka faham, mesti boleh buat ni. Sebab Allah dah bagi bebanan tu, mesti boleh buat. Kena buat lagi. Kalau benda tak boleh buat, kenapa Allah bagi kita punya tanggungjawab? Kita tengok lain ayat ni kan. Kita tengok ayat ni, tak payah buat tak apa sebab Allah dah bagi limitation kat sini. Tapi mereka melihat ayat ini, dengan ayat ini mereka dapat lebih kekuatan. Kita lihat mereka selepas perang Uhud. Ini satu kisah menarik selepas perang Uhud. Nanti carilah ya cerita ni. Sebab selepas perang Uhud, Nabi tak berehat. Habis perang Uhud, terus pergi satu kelompok diarahkan untuk mengejar satu kelompok lain di satu tempat kan. Sebab saja berakhirnya perang Uhud. Dalam keadaan mereka luka-luka belum sembuh lagi, mereka terus disuruh untuk kejar satu grup lain kan. Nanti tengoklah nasirah Nabi berperang Uhud. Sebab cerita macam mana mereka ni memahami konsep pada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu konteks sahabat-sahabat Nabi lah. So kembali kepada kita punya discussion ni. Panjang pula kan kita kemampuan ni kan. So kita tengok beberapa ibrah. Tak semua kot. Apa lagi tu je lah kan. Selain pada tu, kalau part yang terakhir tu, part banyak bertanya tu simple je lah. Yang Nabi SAW menyebut ahlakal ladzina min qablikum kan, telah binasa orang-orang sebelum kalian ni sebabkan kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, iaitu larangan banyak pertanyaan ada perkara pada perkara berikut, iaitu perkara yang tidak dilakukan oleh syarak, perkara yang tidak mendatangkan faedah ataupun tidak dihajati, pertanyaan berbentuk mempersedakan, menghina atau masalah-masalah yang tidak berlaku. So inilah ruang-ruang yang tak boleh tanyakan. Pertanyaan yang terlalu detail, yang tak berlaku, bertanya kepada andai-andai yang tak berlaku kan, ataupun seperti mana yang dibuat oleh Bani Israel yang mereka bertanya kepada Nabi Musa dengan niat sebenarnya tak nak buat pun. Bahkan pertanyaan mereka tu telah menyebabkan arahan tu menjadi lebih sulit kan. Sedangkan dia punya arahan tu sangat general, dia boleh dibuat pun dengan arahan general itu. So ni mungkin taklah begitu beratlah untuk kita faham kan. Yang penting lah bagi Abang rasa part pertama tu lah untuk kita ambil pada hadis ni, iaitu Islam tu ada dua aspek, satu larangan, satu suruhan. Mari kita cubalah untuk memenuhi apa yang disampaikan Nabi SAW. Allah alam, macam dah free semua orang.
ke tengah tak okey internet? Dengar ke? Dengar bang. Allah alam. Dua lah benda kita discuss ni kan, surah Al-Qari'ah juga. Hadis yang ke-9 daripada Ihtilal An-Nawawi. Adakah siapa nak tambah ke, nak share ataupun nak discuss apa-apa?